اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'd. Kita sambung ayat 32. Sebelum tu kita tengok maksud ayat yang lepas dan pengajarannya serta kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah beritahu tentang sikap orang-orang musyrikin Mekah yang sentiasa meminta bukti-bukti yang zahir selain daripada Al-Quran sebagai alasan untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana mukjizat yang zahir yang Allah beri kepada para nabi dahulu, seperti yang diberi kepada Nabi Musa, tongkat yang diberi kepada Nabi Musa, yang diberi kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu boleh menyembuhkan penyakit, boleh menghidupkan yang mati dan sebagainya. Jadi termasuklah orang musyrikin Mekah sentiasa meminta bukti, supaya bukti yang zahir, supaya kononnya bila ada bukti yang zahir ini mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebenarnya mereka tak nak beriman, tapi itu hanyalah sebagai alasan untuk menunjukkan bahawa mereka bukan tak nak beriman, supaya orang tak nampak mereka ni degil dan mereka tak nak beriman. Tapi sebaliknya, pada pandangan orang yang tidak cerdik, menganggap bahawa orang musyrikin sebenarnya bukan tak nak beriman, tapi mereka tak beriman sebab belum cukup bukti, ataupun apa yang mereka minta tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara bukti yang mereka minta dalam ayat yang lepas ialah mereka minta kalau boleh Quran yang diturun pada Muhammad itu boleh memperjalankan gunung-gunung, supaya gunung-gunung yang mengelilingi Mekah itu boleh dijauhkan daripada mereka, supaya Mekah itu lebih luas, dan supaya tanah-tanah yang kering kontan di Mekah itu tumbuh subur, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mereka tak payah berjalan. Ataupun supaya perjalanan mereka untuk ke Syam, untuk ke Yaman bagi tujuan berniaga menjadi dekat. Dekatkah perjalanan? Daripada Syam ke Mekah tu mungkin ambil masa 1 hari ke ataupun setengah hari. Jadi kalau apa yang mereka minta itu diperkenankan oleh Allah, mereka akan beriman. Bahkan juga ada ayat lain, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan Allah sebut bagaimana mereka minta supaya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya turunkan harta emas ke perak ke seketul kepada mereka, dan menjadikan bumi Mekah itu tumbuh subur dengan tumbuhan. Cuba tengok surah Al-Furqan ayat 8. Ini antara contoh bagaimana degil orang-orang musyrikin Mekah yang nak menunjukkan bahawa mereka ni bukan tak nak beriman, tapi sebab tak cukup bukti kononnya. Jadi ayat 8 surah Al-Furqan, Allah kata apa? Daripada ayat 7 lagi, Allah merakamkan bagaimana sikap degil orang musyrikin Mekah menolak Rasulullah SAW. Mereka kata, ayat 7 kan, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ, kenapa Rasul ni ya'kulu at-ta'am, makan makanan sebagaimana kami makan. Sepatut kalau dia Rasul, dia berbeza dengan kami. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, dan Rasul juga berjalan pergi ke pasar membeli barang sebagaimana kami. Jadi tak ada beza kami dengan Rasul. Kalau tak ada beza, kenapa kami nak dengar cakap dia? Dia manusia, kami manusia. Laula unzila ilaihi malak,
Jikalau tidak diturunkan kepadanya malak, alangkah baiknya kalau Allah turunkan bersama Muhammad itu malaikat. Fayakunu ma'ahu, maka malaikat itu menjadi bersama Rasulullah sebagai nazir. Jadi seolah malaikat itu sebagai pengesah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang dia minta itu lagi tak masuk akal lah. Kalau Nabi tak makan, Nabi tak nikah kahwin, Nabi tak pergi ke pasar, lagi dia tak ada ikut. Sebab alasannya tak boleh dijadikan contoh. Contoh, Nabi pergi ke pasar macam mana, Nabi makan minum macam mana, tak boleh jadi contoh. Akhirnya mereka tak akan ikut juga. Kemudian ayat yang ke-8. Apa kata lagi? Apa lagi permintaan orang musyrikin Mekah? Au yulqa ilaihi, ataupun dicampak kepada Muhammad kanzun, harta khazanah. Dicampak, diberi pada Muhammad harta yang banyak. Au takuna lahu jannah, ataupun Muhammad ini memiliki jannah, kebun. Sebagaimana Al-Mughirah ada kebun di Taif. Dia orang Mekah tapi dia pemilik kebun di Taif. Jadi kalau lantik Rasul di kalangan orang yang ada kebun, yang ada harta, okey, kami boleh ikut. Ya'kulu minha, yang boleh makan daripada kebun tersebut. Kemudian Allah berkata, wa qala az-zalimuna, telah berkatalah orang-orang yang zalim, in tattabi'una illa rajulan mashura. Akhirnya mereka berkata, siapa yang ikut Nabi itu tidak lain melainkan dia ikut orang yang telah disihir. Jadi akhirnya dia buat tuduhan Muhammad itu adalah seorang yang telah disihir. Ini antara kedegilan orang-orang musyrikin yang sentiasa mencari alasan, antaranya meminta bukti yang zahir supaya mereka dapat beriman kepada Allah. Tapi Allah tak perkenankan permintaan mereka. Allah tak jadikan gunung-gunung di Mekah tu boleh berjalan, meluaskan kedudukan Mekah. Allah tak jadikan gunung tu sebagai emas. Allah tak jadikan tanah Mekah yang kering kontang sebagai tanah yang subur. Kenapa? Kenapa Allah tak perkenankan? Sebabnya Allah Maha mengetahui bahawa mereka sebenarnya tak nak beriman. Kalau Allah turunkan apa yang mereka minta, mereka pasti tidak akan beriman. Jadi akhirnya, kalau Allah perkenankan permintaan mereka, itu perbuatan sia-sia. Bukan menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, manusia ni kalau beriman dengan kebendaan, disebabkan kebendaan, akhirnya dia tak akan bertahan lama. Bila ada benda, dia beriman. Bila tak ada benda, dia kufur. Jadi sebab tu Allah tak bagi harta pada Nabi Muhammad untuk pancing orang musyrikin Mekah supaya beriman. Supaya mereka ni benar-benar beriman kerana yakin pada Allah, bukan kepada kebendaan. Okey? Jadi ayat hari ini pula, kaitan dengan ayat hari ini ialah Allah nak bagi tahu setelah mereka ni sentiasa menolak dakwah yang dibuat oleh Nabi dan mereka sentiasa mengejek, mempermainkan Nabi, maka menyebabkan Nabi rasa sedih, Nabi rasa duka cita. Maka sepatutnya apa yang Allah buat kepada Nabi dan para sahabat yang bekerja untuk Allah, berdakwah kerana Allah 24 jam, tapi akhirnya ditolak oleh orang Mekah, dipermainkan, diperlekehkan. Apa yang sepatutnya Allah buat kepada Nabi yang di mana manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling mulia. Logiknya, kalau Nabi itu kekasih Allah, Allah tak akan biarkan Nabi dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sentiasa dipermainkan. Sebagaimana seorang kekasih tidak akan biarkan kekasihnya dipermainkan, dihina oleh orang lain. Jadi apa yang Allah buat seterusnya kepada Nabi dan para sahabat? Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad demi Allah. Bila sebut laqad, ada satu perkataan yang dibuang. Ahli tafsir mengatakan bila sebut laqad, Allah nak tegaskan dengan 3 perkataan. Pertama, wallahi,
tapi dibuang, tak disebut. Yang kedua, lam, harfu taukid yang bermakna pasti. Yang ketiga, qad, juga harfu taukid yang bermakna sesungguhnya. Jadi bila kita terjemah ada 3 huruf penegasan. Pertama, demi Allah. Yang kedua, pasti. Yang ketiga, sesungguhnya. Dan sebagaimana kita dah belajar dan kita jumpa beberapa kali dalam Quran, ayat yang bermula dengan laqad. Bila Allah tegaskan dengan 3 huruf penegasan, maknanya Allah nak bagi tahu satu benda yang besar dan penting. Selepas itu, maka kewajipan kita fokus dan faham apa benda yang besar yang Allah nak sampaikan. Apa benda yang besar di zaman Rasulullah ni? Iaitu ustuhzi'a, telah diejek ataupun dipermainkan birusul, dengan Rasul ni jamaah, Rasul min qablika, dari sebelum engkau. Okey, jadi benda besar yang sampai Allah tegaskan dengan 3 huruf penegasan, apa dia yang besar tu? Benda yang besar ialah Rasul-Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, sentiasa dipermainkan, sentiasa diperlekehkan. Jadi apa yang besar? Kalau ayat sebelum ni Allah cerita orang musyrikin sentiasa permainkan Muhammad sampai minta bukti ke Nabi yang Muhammad, benda-benda yang tak masuk akal. Tiba-tiba Allah nak bagi tahu pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dahulu pun sentiasa dipermainkan. Jadi apa yang besar? Apa yang besar? Jadi apa yang besar? Sampai Allah turun satu ayat Al-Quran dan Allah tegaskan dengan 3 huruf penegasan. Benda ini sangat besar ketika itu. Apa yang besar tu? Apa dia? Mudarat. Menolak kebenaran. Tapi sekarang, apa kaitan dengan cerita umat dahulu dipermainkan? Allah cerita pada Nabi. Jadi apa yang besar kepada Nabi? Tentang cerita umat dahulu dipermainkan. Apa yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Lepas tu? Jadi macam mana Nabi kena hadapi ejekan orang musyrikin yang sentiasa berpanjangan? Benda yang besar dalam kerja dakwah ialah sabar. Kalau kamu tak sabar, dakwah kamu gagal. Bagaimana umat-umat dahulu, para nabi dahulu berjaya menghadapi ejekan kaum mereka, iaitu dengan sabar. Jadi Allah nak beritahu yang besarnya ialah sabar. Kalau tak sabar, habis. Dakwah tak akan ke mana. Sebab itulah kita tengok, ayat ni Allah tak sebut sabar kan? Allah tak kata pada Nabi sabar. Tapi kita boleh faham, itulah tadabbur. Bila Allah bagi tahu Nabi, yang kamu kena ejek ni bukan benda baru, bukan benda bid'ah. Semua para Nabi dahulu, para Rasul, semua dipermainkan. Tapi mereka berjaya hadapi. Sebab apa? Sabar. Jadi kamu pun sama, kena ikut contoh yang dulu. Jadi jangan pandang apa yang mereka permainkan engkau, tapi kuatkan kesabaran engkau. Sabar. Banyak tak ayat yang Allah perintah pada Nabi sabar? Banyak tak? Boleh sebut tak? Dia sebenarnya Nabi ni seorang penyabar ke tak sabar? Ataupun kurang sabar? Nabi memang penyabar. Tapi banyak tak ayat yang Allah perintah Nabi supaya sabar? Sedangkan Nabi memang penyabar. Pertama, cuba sebut ayat-ayat yang Allah perintah pada Nabi sendiri. Sabar. Wasbir ala ma yaquluna. Kemudian wahjurhum hajran jamila. Surah apa ni? Surah Muzammil.
Kan, surah Muzammil. Ayat berapa? 17 ke apa? Tengok Allah kata pada Nabi, sabar, wasbir. Sabarlah. Ke atas apa ni? Ala ma yaquluna. Atas apa yang mereka ucapkan. Sebenarnya yang orang sakit Nabi ni, ucapan saja ke ataupun juga ada tindakan? Ada kan tindakan? Baling batu ada kan? Kemudian letak isi perut unta masa Nabi sujud. Dalam peperangan sampai Nabi cedera, itu bentuk fizikal kan? Tapi ayat ni Allah kata apa? Sabar atas mereka, apa yang mereka ucapkan. Kenapa Allah sebut khusus kepada apa yang mereka ucapkan? Sepatut ayat ni macam mana? Wasbir ala ma yaquluna wa ma yaf'alun. Apa yang mereka ucap dan apa yang mereka lakukan. Sabarlah. Tapi Allah hanya sebut apa yang mereka ucapkan. Yang mereka lakukan kepada engkau, Allah tak sebut. Di situ ada pengajarannya, iaitu manusia ni, yang mana lebih terkesan? Mulut orang ke dengan tindakan? Yang mana kita lebih terasa lah? Dengan mulut orang ke dengan pukulan orang? Mulut kan? Kenapa? Orang kata bodoh, bangang dengan orang jintik kita, mana kita lagi sakit hati? Dia sebab itulah mulut ni orang panggil sebagai macam apa? Lebih tajam daripada pedang. Sebab dia kena hati tu kadang-kadang 7 keturunan tak hilang. Tapi kalau orang pukul kita, parut dia mungkin sebulan hilang. Betul kan? Terasa juga, tapi kata-kata lagi menyakitkan. Betul. Sebab tu kata pepatah apa? Kerana mulut, kerana mulut, bukan kerana badan, mulut binasa. Sabar atas apa yang mereka ucapkan, apa dah? Gila, bodoh, tukang sihir, tok bomo. Kemudian, yang kedua Allah perintah, wahjurhum. Wahjurhum apa dia? Tinggalkan mereka dengan tinggal yang cantik. Lagi susah. Mana kita nak abaikan tindakan mereka, ucapan mereka dengan cara yang tak menyakitkan hati mereka. Lagi susah. Kadang-kadang kita boleh sabarkan, dah boleh tinggalkan dia, tapi kita tinggal dengan sampai dia pun tak nak jumpa kita dah. Ustaz ni tak boleh pakai, bila kita tolak je dia maki terus. Kan? Dia tak datang terus. Kan? Okey, apa lagi ayat? Surah Muzammil. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati Ni surah apa pula ni? Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Surah apa? Al-Kahfi. Ayat 28. Surah Al-Kahfi ayat 28. Kalau Nabi pun Allah perintah sabar, maka orang macam kita, lagilah Allah perintah supaya sabar. Sebab kita memang tak sabar. Allah kata apa? Sabarlah diri kau. Ma'allazina, bersama orang yang sentiasa berdakwah, sentiasa beribadat, berdoa kepada Allah siang dan malam. Dan juga dalam surah Al-Insan. Apa ayat tu? Wasbir hatta yahkum Allah. Sabar sehingga datang hukuman Allah. Dalam surah Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'an tanzila fasbir li hukmi rabbika.
Sabarlah dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi pengajaran untuk kita, bila buat kerja dakwah, bila menyampaikan ilmu, sabar. Macam mana nak sabar? Orang kata cakap senang, sabar. Tapi macam mana nak sabar? Macam mana nak sabar? Apa dah? Tak, tengok bagaimana Allah sabarkan Nabi. Bagaimana Allah sabarkan Nabi? Iaitu dengan ni, kamu dimaki, dipermainkan oleh kaum kamu bukan benda baru. Semua para Nabi dimaki, dipermainkan. Jadi bila orang maki kamu, ingat Nabi dulu pun kena maki. Jadi sama je, tak ada masalah pun. Jadi cara nak sabar ialah ingat orang-orang dahulu. Mereka lagi teruk diuji dan dimaki. Kemudian cara sabar yang kedua, Allah kata apa? Fa'amlaitu. Lalu aku amlaitu. Amlaitu apa dah? Aku tangguhkan. Amlaitu makna aku tangguhkan ataupun aku lewatkan. Lillazina kafaru. Bagi orang-orang kafir. Summa, kemudian akhaztuhum, aku binasakan mereka. Fakaifa kana iqab, maka lihatlah bagaimana adalah iqab apa dah? Balasan. Okey, cara yang kedua apa dia nak sabar? Pertama, selalulah dengar Al-Quran. Selalulah dengar cerita-cerita umat-umat dahulu. Yang kedua, sabar sebab apa? Dia antara sebab sahabat tak sabar ni apa dia? Pertama, sebab mereka bawa benda baik tapi akhirnya dimaki. Kalau mereka bawa benda jahat, dimaki, okey. Satu. Yang kedua, mereka tak sabar, iaitu mereka minta Allah segerakan azab kepada orang musyrikin Mekah. Kan ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Dia pergi kat Nabi yang sedang duduk di dekat Kaabah. Dia kata, Ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Kenapa kamu tak boleh berdoa kepada Allah, minta tolong pada Allah supaya Allah binasakan orang Mekah? Kenapa? Tolonglah sebab kami dah tak tahan dengan azab. Maka apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Apa kata ayat tu? Ayat tu menjadi penghibur kepada sahabat. Dan dalam masa sama mengetuk kepala sahabat. Siapa ingat? Ini tengah-tengah berdakwah, tengah kena maki, kena hina, kena pulau, kena seksa, ada yang kena bunuh. Patut tak mereka minta pertolongan kepada Allah? Memang patut. Kita minta pertolongan kepada Allah dalam keadaan kita tak bantu pun agama Allah. Memang tak patut minta pun. Jadi sahabat ni memang patut minta. Tapi itu pun Nabi tegur sahabat. Apa kata Nabi? Nabi buat cerita orang dahulu. Nabi kata orang dahulu, bila mereka berdakwah, ada yang ditangkap, kemudian ditanam separuh badannya, kemudian dia ambil gergaji, diletak kat tengah, digergaji dua, sampai terbelah dua. Sedikit pun tak menyebabkan mereka murtad. Mereka tetap teguh dengan iman. Dan yang kedua, Nabi bagi contoh, ada orang dahulu buat kerja dakwah sampai daging dia disikat dengan sikat besi. Sampai terkeluar, tinggal tulang je. Tapi sikit pun iman mereka tak goyah. Kemudian Nabi kata, kamu tak sabar. Antum kaumun mustajilun. Kamu adalah kaum yang gopoh. Dalam keadaan macam tu pun Nabi kata, gopoh. Boleh faham?
Kita kadang-kadang tak buat kerja dakwah kan, kita minta, ya Allah bagilah orang kafir itu mampu cepat-cepat. Kan? Bagilah Allah binasa orang Israel Yahudi, kan? Laknatullah. Bagilah Allah binasa Donald Trump. Dalam keadaan kita tak buat kerja dakwah. Memang tak patut. Okey. Boleh ke? Jadi jangan minta Allah bagi pertolongan. Melainkan setelah kita tolong agama Allah. Tolong ni hujung minggu ke ataupun lepas pencen. Jangan cepat-cepat nak lari ke hutan. Kerja belum selesai. Konspirasi daripada zaman Nabi sampai kiamat. Jadi Allah kata apa? Yang kedua, jawapan. Sahabat nak Allah turunkan azab kepada orang musyrikin. Allah jawab apa? Aku tangguh. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah tangguh? Satu. Memang betul pun ada tak sahabat yang beriman lepas tu? Ada. Abu Sufyan. Yang kedua, kenapa Allah bagi tangguh? Yang kedua, sebab Allah lebih tahu bila waktu azab yang paling sesuai kepada mereka. Bila kita minta Allah turunkan azab, macam kita nak mengajar Tuhan. Kan? Macam kita dah tahu, puak-puak ni memang sekarang patut diturut. Tak. Allah lebih tahu. Kamu buat kerja kamu, teruskan kerja dakwah, sabar. Pasal azab, kebinasaan musuh tu, serah padaku. Sebab itulah, cuba kita tengok kisah Fir'aun kan. Allah boleh tak nak binasakan Fir'aun sebelum dia pergi ke laut? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah tangguh. Sampai semua, Fir'aun dengan semua tentera dia pergi ke laut. Kenapa? Allah nak matikan semua sekali di dalam laut. Dan akhirnya Musa menang. Okey. Sama juga ayat yang Allah sebut. Satu lagi cara nak sabarlah. Cara nak sabar, bila buat kerja dakwah, pertama ingat kisah-kisah umat-umat dahulu, para nabi dahulu, menjadikan kita lebih sabar. Yang kedua, jangan gopoh untuk Allah turunkan azab. Sebab Allah lebih tahu bila waktu sesuai azab diturun pada musuh. Yang ketiga, buka surah Al-Hijr. Yang ketiga, surah Al-Hijr, ayat 94 ke? Inna kafainaka mustahzi'in. Inna kafainaka al-mustahzi'in. 90? 95. Okey, lepas tu sambung. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Lepas tu? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun. Iyalah, betul lah. Wa kun minas sajidin. Dah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Okey, tengok ayat ni bagi pendakwah lah. Siapa yang buat kerja dakwah, menyampaikan kebenaran, ayat ni boleh merawat hatinya yang mungkin tak sabar lah. Allah kata apa? Bila kamu berdakwah, orang istihza, mempermainkan engkau. Maka Allah kata apa? Inna kafainaka. Sesungguhnya kami memelihara engkau daripada siapa? Al-mustahzi'in. Orang yang mempermainkan.
Jadi orang permainkan engkau tu bukan kerja engkau lawan dia. Bukan kerja engkau. Kerja engkau apa dah? Teruskan dakwah. Jadi yang permainkan ni, kerja siapa? Kami. Kami akan jaga mereka, kami akan turunkan azab mereka bila tiba masanya. Siapa yang mempermainkan engkau ni? Siapa ni? Iaitu orang yang menjadikan bersama Allah ilahan akhar. Siapa? Mana benda yang asas yang paling besar menyebabkan orang permainkan Nabi Muhammad dan agama ialah musyrikin. Orang yang kufur kepada Allah. Okey? Kemudian Allah kata apa? Fasawfa ya'lamuna. Kelak orang yang mempermainkan engkau ni akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Dan Allah kata walaqad na'lamu. Kami tahu. Kami tahu apa? Annaka yadiqu sadruka. Apa makna yadiq? Sempit. Sadruka? Kami tahu, Tuhan kata, dada engkau sempit. Bima apa? Bima yaquluna, dengan ya Allah. Macam mana Nabi bila dengar ayat ni? Allah kata, aku tahu dada kamu sempit. Disebabkan celaan orang musyriki. Bila Allah bagi tahu, dia tahu apa yang ada dalam hati Nabi, macam mana perasaan Nabi? Rasa lapang lah. Sebab apa? Yang tahu siapa? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang boleh buat apa-apa saja. Jadi Nabi lagi lapang, lagi tenang. Boleh faham? Lepas tu kamu kena buat apa? Tengok perintah Allah seterusnya. Fasabbih. Teruskan dakwah, kemudian carilah kekuatan dengan cara apa? Fasabbih. Sucikan Allah dengan memujinya. Teruskan hubungan dengan Allah. Siang hari berzikir, siang hari berdakwah. Lepas tu wakun minas sajidin. Jadilah orang yang banyak sujud. Betul tak? Nabi lah orang yang paling banyak sujud, khususnya untuk menghadapi tentangan orang musyrikin. Nabi salat malam sampai bengkak kaki. Kemudian Allah perintah lagi pada Nabi, wa'bud. Sembahlah Tuhan engkau sampai bila? Hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa maksud ni? Ada setengah orang, dia putar balik ayat ni. Dia kata, bila kita dah yakin Allah tu esa, Allah tu berkuasa, dah tak payah solat. Dalil apa ni? Surah Al-Hijr ayat terakhir. Sebab Allah kata, sembahlah Tuhan engkau sampai yakin. Bila dah yakin, tak payah solat. Yang solat-solat semua jenis tak yakin ni. Betul kan? Betul tak ayat ni? Macam tu. Tak tahu lepak ke lipat ke tak tahu. Yakin ni apa makna dia? Bukan. Keyakinan apa? Allah kata, sembah Tuhan engkau sampai yakin. Makna lepas yakin, kalau ikut ayat ni, jangan sembahlah. Jadi apa makna yakin? Kita memang sembah Allah kena sentiasa rasa kita macam nampak Allah. Siapa tahu? Pelajar dia tahu tak? Rosita Abdul Ghani. Sampai mati. Betul. Yakin makna dia mati. Okey, kita nak faham. Kenapa Allah tak guna perkataan hatta ya'tiyaka al-maut? Kenapa Allah tak guna maut sampai orang salah faham dan orang sesat? Dia anggap lepas yakin tak payah sembah Allah. Kenapa Allah guna perkataan yakin sedangkan maksudnya mati? Tengok bahasa Al-Quran cukup mendalam. Sebab mati ni semua orang yakin. Orang kafir yakin, orang munafik yakin, orang Yahudi yakin, orang beriman lagi yakin. Maka bila semua yakin, Allah guna perkataan yakin. Cuba tanya orang kafir, kamu yakin tak kamu tak mati? Tak ada. Semua akan yakin. Buktinya apa? Bapa dia dah mati, atuk dia dah mati, moyang dia semua mati. Jadi maksud yakin di sini ialah sampai mati. Lepas mati tak payah beribadat.
Sebab lepas mati tempat mendapat balasan. Okey. Jadi kita ambil sikit pengajaran daripada ayat ni ya. Cuma ambil pengajaran. Allah nak sabarkan Nabi kan. Bila buat dakwah ada mustahzi'in. Ya istahzi'u kan. Ustuhzi'u ni sama dengan mustahzi'in. Bila ada orang permaikan, apa kena buat? Pertama? Sabar. Okey, sabar. Ha? Macam mana cara nak sabar? Orang kata cakap senang Ustaz, sabar. Tapi ada kaedah dia. Dengan ada perkara-perkara ni, kita mudah untuk sabar. Okey. Macam mana cara nak sabar? Pertama, ingat kisah-kisah umat dahulu. Sebab itulah saya dah beritahu, kalau orang tu jahil, tak ada ilmu, dia tak akan sabar. Cakaplah teori macam mana pun, tapi kalau tak ada ilmu tentang Al-Quran, tentang cerita umat dahulu, dia tak akan sabar. Bahkan dia marah pula bila kita suruh dia sabar. Senang je Ustaz cakap sabar. Sebab itulah, minta maaf saya cakap. Kadang-kadang kita buat dakwah sikit je, kita tak sabar. Lepas tu terus mengadu pada orang. Puncanya apa? Tak ada ilmu. Sepatut jangan tanya saya bila tak sabar. Tanya siapa? Tanya siapa? Tak. Bila kita buat dakwah, orang marah, orang tak terima, kita pun tak sabar. Dan jangan tanya ustaz, bagaimana nak dapat sabar? Ustaz tak boleh menyabarkan kamu. Tapi tanya apa? Tanya hubungan dengan Allah. Tanya, dia faham tak Al-Quran? Kalau dia faham Al-Quran satu persatu, dia tak perlu pada ustaz. Sebab ayat Quran adalah syifa. Sebab tu Allah nak pujuk Nabi dengan ayat Quran je. Allah sebut dalam ayat apa ni? Kami turunkan Al-Quran beransur-ansur. Apa tujuan? Tujuan antara tujuan utama, Quran diturunkan secara beransur-ansur. Untuk apa? Linusabbita bihi fuadak. Ini cukup jelas antara tujuan Quran diturunkan. Linusabbita. Cuba cari. Jaafar. Linusabbita bihi fuadak. Surah Al-Furqan 70. Al-Furqan 70. 32. Baca ayat ni. Apa orang kafir kata? Alangkah bagusnya kalau Quran diturunkan sekaligus. Bagaimana kitab-kitab dahulu. Itu pun antara alasanlah mereka tak nak beriman. Dia persoalkan, kenapa Quran turun beransur-ansurkan sampai 23 tahun? Kenapa? Kenapa tak turun macam kitab-kitab dahulu sekaligus, gedebok aja? Maka Allah jawab, sebabnya apa? Kazalika, begitulah kami turunkan Al-Quran beransur-ansur, tujuan untuk nusabbit, untuk kami teguhkan dengan Al-Quran yang diturun beransur-ansur fuadaka, hati kau. Boleh faham tak? Macam mana Quran diturun beransur-ansur boleh meneguhkan, boleh memantapkan keimanan Nabi. Macam mana tu? Apa dah? Yalah, macam mana ayat turun beransur-ansur? Bila dengan turun beransur-ansur boleh memantapkan lagi keimanan dan kesabaran Nabi. Macam mana tu? Dia dalam tempoh 23 tahun Nabi berdakwah, masalah berbagai-bagai kan? Tak sama. Hari ni masalah hari ni, turun ayat ni. Dengan ayat tu Nabi sabar. Minggu depan masalah lain pula. Maka turun pula ayat lain, Nabi sabar. Tahun depan masalah lain pula, turun ayat lain pula. Jadi akhirnya dalam tempoh 23 tahun sentiasa ada ayat yang meneguhkan hati Nabi. Berbeza kalau turun sekaligus, hari pertama turun sekaligus. Tengok-tengok minggu depan masalah lain, Nabi dah. Sebab ayat ni untuk yang lepas kan? Boleh faham? Dan pengajaran untuk kita apa dia?
Masalah kita sentiasa berubahkan setiap hari. Jadi maksudnya kita kena apa? Kena selalu baca Quran, kena selalu tadabbur. Kalau malam Jumaat saja dah lah tak faham, tak boleh. Dia tak ada linusabbita bifu, tak ada. Boleh faham? Ini lagi jelas Quran diturunkan untuk tadabbur. Kalau tak tadabbur, macam mana iman kita akan jadi teguh melalui ayat Quran? Okey, boleh? Kita simpulkan. Bila ada ujian, bila kita buat dakwah, ada ujian, kena maki, kena permainkan, kena sabar. Dan nak sabar, pertama kenapa? Kena ada ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Termasuklah kisah-kisah umat dahulu. Satu. Yang kedua? Yalah, sabar tu dengan cara ingat kisah-kisah umat dahulu dengan membaca Al-Quran dan tadabbur. Yang kedua dalam surah Al-Hijr tadi. Sentiasa berzikir dengan Allah. Fasabbih. Jaga hubungan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, solat. Banyak sujud. Banyak sujud. Yang keempat, apa dia? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu yang keempat. Maksud apa? Sembahlah Allah sampai mati. Makna istiqamah. Jadi apa-apa saja perancangan musuh ke, konspirasi ke, tenang je. Buat benda ni, empat ni. InsyaAllah. Jangan kelang kabut. Macam itulah bagus. Okey. Boleh? Jadi Allah kata apa? Umat yang derhaka pada aku, yang menentang aku, yang mempermainkan agama, serah pada aku. Zarni wa man khalaqtu wahida. Kemudian Allah kata apa? Afaman. Apakah? Maka mana peman? Man orang ataupun siapa? Huwa dia qaimun. Qaimun yang mendirikan, yang menegakkan. Dia terjemah apa tu? Yang disambungkan. Yang disambungkan. Tak, perkataan qaimun. Mendirikan. Ala kulli nafsin, ke atas setiap jiwa. Bima kasabat, dengan apa yang ia usahakan. Okey, setakat ni ayat ni dah jelas ni, ada satu poin. Tapi faham tak apa maksud dia? Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maksud dia macam ni ya. Ada dua maksud, dua tafsiran. Pertama, mereka dengan bukti yang cukup jelas Allah tu esa, Allah tu hebat kan. Tapi mereka tetap mensyirikkan Allah. Mereka tetap sembah berhala. Maka Allah buka minda mereka. Allah kata apa? Afaman, ini tafsiran pertama. Adakah kamu masih mensyirikkan Allah dan menyembah berhala yang tak boleh bagi apa-apa kebaikan pada kamu dibandingkan dengan Allah yang qaimun. Qaimun ala kulli nafsin, makna Allah yang memberi rezeki pada kamu, Allah cipta kamu, bagi rezeki, Allah jaga kamu, semua diuruskan oleh Allah. Tiba-tiba kamu masih mensyirikkan Allah, bahkan dengan siapa? Patung. Yang sikit pun tak boleh bagi apa-apa. Boleh faham? Ayat ni maksudnya apa yang Allah nak bagi tahu? Apa message? Dia ada soalan tu. Tu soalan. Dan kita dah belajarkan. Kalau soalan ni, kalau Allah bertanya, Allah bukan nak jawapan. Tapi ada sebalik maksud soalan tu ialah sama ada nak mencela, nak menghina, ataupun nak menegaskan. Di sini apa message daripada istifham, daripada soalan? Iaitu Allah nak mencela orang-orang yang masih sembah berhala ataupun selain pada Allah. Apa dia?
Allah nak mencela apa? Otak dia memang masalah memang teruk sangat. Kenapa? Sebab Allah banding ni. Tuhan ni, satu cipta kamu. Yang kedua bagi rezeki pada kamu. Yang ketiga dia jaga kamu. Semua urusan, bukan kamu je. Urusan dunia ni semua dia urus. Tiba-tiba kamu tinggal Tuhan yang tu, kamu buat kayu ataupun batu, kemudian kamu sembah. Yang langsung tak boleh bagi faedah. Mana otak kamu ada masalah tak? Ada masalah. Jadi Allah nak begitu betapa bodohnya, betapa teruknya akal orang-orang yang tidak sembah Allah. Okey? Mana sampai tak boleh nak banding. Saya bagi analogi lah. Saya ada syarikat yang besar, kan? Dan pekerja saya bagi gaji 5,000 ke atas. Dan syarikat saya memang terkenal. Tiba-tiba saya nak tawarkan kerja pada si fulan, dia kata apa? Tak nak, saya nak bekerja dengan satu syarikat. Syarikat tu jual apa? Jual goreng pisang. Ada berapa pekerja? Tak ada, dia seorang je. Berapa keuntungan? Mungkin RM50 satu hari, kan? Orang ni ada masalah tak akal dia? Itu masih ada kerja kan? Masih boleh makan. Tapi bila dia sembah selain daripada Allah, apa yang dapat diberi oleh selain daripada Allah? Langsung. Jadi sekarang ayat ni Allah nak begitu. Pertama, benda yang sangat-sangat pelik. Pelik bin ajaib. Pertama, dia tolak Allah. Dia tolak Tuhan. Walaupun ada bukti yang cukup banyak dan jelas. Satu. Yang kedua, yang lagi pelik daripada itu, apa dia? Dia tolak Tuhan yang hebat, dia ambil yang maha tak hebat. Boleh faham tak? Oh, lagi-lagi otak dia nak apa? Okey ke? Okey. Macam anak lah. Anak kan, mak bapak dia lahirkan dia, besarkan dia sampai dia berjaya. Tiba-tiba, dia pergi dengan cakap budak jahat yang ambil dadah, yang tak bagi apa-apa, dan dia tinggalkan mak bapak. Budak ni ada masalah tak? Ada masalah. Lebih kurang macam itulah. Sebab tu Allah tempelak lagi, dia kata apa? Waja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, syuraka apa dia? Syuraka apa dia? Syuraka jamak. Kalau mufrad dia syarik. Kita selalu sebut syarik, jarang sebut syuraka kan? La syarikalak. Tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau syuraka, sekutu-sekutu. Ataupun rakan-rakan kongsi. Allah tempelak lagi. Adakah patut dengan berhala yang tak boleh bagi apa-apa, tiba kamu jadikan berhala tu sama dengan Allah? Rakan kongsi, satu syarikat. Kemudian Allah cabar mereka. Qul. Katakanlah, semuhum. Namakan mereka. Namakan mereka siapa ni? Allah suruh Nabi supaya cabar orang musyrikin. Iaitu, Nabi jumpa orang musyrikin, Nabi kata, okey, cuba namakan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Makna apa tu? Dia boleh tak namakan? Dia bolehkan namakan. Tapi nama tu ada makna tak? Maksudnya, contohlah, kalau kita, orang tanya, cuba sebut nama Allah, kita boleh sebut tak? Boleh kan? Al-Latif, Al-Qadir, Al-Karim kan? Tapi setiap nama tu ada maksud tak? Dan ada kesan tak dalam hidup kita? Ada. Tapi kalau mereka namakan berhala mereka Al-Lat, ada tak maksud dan ada kesan dalam hidup mereka? Tak ada. Sebab dia sekadar nama. Cuba buka surah An-Najmu. Ayat 38 ke? Ada ayat sammaitumu Al-Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalisata al-ukhra. Berapa? 90?
Ayat 23. Apa dia? Cuba baca. In hiya illa asma'un samai tumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah biha min sultan. Betul? Dah. Okey. In yattabi'una illa dhann kan? Sebelum ayat 23 kan? Sebelum ayat ni Allah kata apa? Allah sebut nama-nama Tuhan mereka. Ada tak? Lat 19 kan? Lat. Yang kedua Uzza, yang ketiga Manat. Ada nama. Ni Allah kata, Allah suruh Nabi cabar. Namakan mereka. Kemudian Allah kata apa? In hiya, tidaklah nama-nama itu melainkan nama-nama yang kamu namakannya dan juga bapa-bapa kamu yang bagi nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Dan Allah tak pernah pun turun kepada kuasa kepada Tuhan-Tuhan ni. Maksud apa ni? Allah nak bagi tahu Tuhan mereka tu hanya sekadar nama je. Contoh, ambil batu ni, okey, pekong. Ambil batu ni bernama Lat. Yang ni batu ni, tapi batu tu macam batu lain, tak ada beza je. Cuma batu ni ada nama, batu tu tak ada nama, itu je. Okey, kemudian Allah cabar lagi. Am atau tunabbi'unahu. Kamu kamu beritahu Allah bima la ya'lam, dengan apa yang dia tidak tahu fil ardi, di bumi. Apa maksud? Apa maksud ni? Satu, Allah suruh Nabi cabar mereka, bagi nama, kalau ada nama, mana Allah nak bagi tahu sekadar nama. Dia tak memberi apa-apa kesan. Yang kedua, Allah bagi tahu mereka, ataupun kamu nak bagi tahu tunabbi'unahu, kamu nak bagi tahunya iaitu Allah, bima la ya'lam fil ardi, dengan apa yang Allah tidak tahu di bumi. Apa maksud dia? Boleh faham? Maknanya Allah bagi tahu mereka, kalau mereka nak namakan Tuhan ni sekian-sekian kan, adakah kamu nak bagi tahu Tuhan, adakah maksudnya kamu nak bagi tahu Tuhan bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain yang Tuhan tak tahu di atas muka bumi. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kamu ni sebenarnya tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan ni tahu tak semua yang di bumi? Kalau betul ada Tuhan, yang pertama tahu siapa? Allah. Maksud ayat ni apa dah? Jangan apa? Jangan kelentong lah. Kalau kamu betul ada Tuhan, yang pertama tahu Tuhan. Jadi adakah kamu nak beritahu Tuhan macam benda tu Tuhan tak tahu? Adakah masuk akal? Sedangkan Tuhan tahu benda yang gaib di bumi dan di langit. Okey. Macam Epa kan? Contohlah. Epa nak beritahu saya, Ustaz, saya tahu dalam rumah Ustaz tu ada sofa, 3 ketul kan, ada peti ais jenis ni kan. Semua dia beritahu. Saya pun pelik. Apa? Kamu nak beritahu aku benda yang ada dalam rumah aku macam aku ni? Boleh faham? Jadi jangan kelentong lah. Faham tak? Ataupun bizahirin minal qaul. Ia sekadar zahir. Minal qaul, dari kata-kata. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maknanya yang kamu namakan berhala-berhala ada nama Tuhan kan? Ataupun yang kamu cakap ni hanya zahir. Zahir apa makna? Sekadar nama sahaja. Macam ayat tadilah. Sekadar nama tapi tak memberi apa-apa kesan ataupun tak boleh menolak mudarat. Jadi
nak jawab apa ni? Berapa soalan ni yang Allah cabar mereka? Pertama, bagi nama. Yang kedua, adakah kamu nak cerita benda yang macam aku tak tahu, sedangkan aku ni Tuhan? Yang ketiga, ataupun yang kamu cakap ni adalah sebenarnya yang mana satu? Yang mana satu ni? Daripada cabaran ni, yang mana satu betul? Namakan sekadar nama, ataupun dia nak bagi Tuhan apa yang macam Tuhan tak tahu, ataupun Tuhan mereka tu hanya sekadar zahir saja, nama saja, tapi tak memberi apa-apa kesan. Yang mana satu? Ataupun semua betul? Bizahiri minal qawl. Tapi Tuhan tahu tak bahawa sebenarnya itu bukan Tuhan? Jadi jangan menipu. Sebenarnya bila dia tipu Tuhan tu, maknanya dia tipu siapa? Sebab syarat nak menipu apa dia? Syarat nak menipu. Dia kena nak tipu orang, dia kena pastikan orang yang dia tipu tak tahu bahawa dia menipu. Tapi bila dia tipu Tuhan, Tuhan tahu tak? Maknanya dia bukan tipu Tuhan, dia tipu diri sendiri. Okey. Kemudian sebenarnya apa punca orang kafir berfikiran teruk sangat? Bahkan Zujina dihiasi lillazina bagi orang-orang kafir. Apa dia? Dihias orang-orang kafir makruhum. Apa makruhum? Wa makarullah, tipu daya mereka. Ada ahli tafsir mengatakan makruhum ialah pendustaan mereka dan kekufuran mereka. Orang-orang kafir dihiaskan kepada orang kafir penipuan ataupun apa lagi? Kekufuran mereka. Boleh faham tak setakat ni? Maknanya kenapa orang kafir ni boleh mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah? Sebab apa? Sebab mereka tertipu dengan kekufuran mereka sendiri, ataupun mereka tertipu dengan perancangan jahat mereka. Boleh faham? Boleh? Jadi tak payahlah kita kecoh pada mereka, sebab akhirnya mereka sebenarnya menipu diri sendiri. Yang Allah sebut dalam kisah surah Al-Fil, Allah kata apa? Hebat tak perancangan tentera bergajah untuk serang Kaabah kan? Hebat tak? Hebat kan? Datang daripada Yaman jauh tu, 1000 kilometer, dengan tentera yang sekian ramai, dengan dikepali oleh gajah. Tapi Allah hanya hancurkan dengan apa? Dengan burung yang kecil dan batu pun kecil. Lepas tu Allah kata apa? Sia-sialah perancangan mereka. Cuba baca ayat tu. Hafal tak surah Al-Fil? Tak, sebelum tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan? Okey. Ini kaid, ini makruh. Maksud apa ni? Bukankah Allah telah menjadikan kaidahum? Apa makna kaidahum? Tipu daya mereka, perancangan mereka yang hebat, semua Allah jadikan tadlil. Apa makna tadlil? Sesat, sia-sia. Boleh? Sama juga. Kenapa orang kafir menipu? Contoh, nampak macam dia menipu Islam, tapi sebenar mereka menipu diri sendiri. Mereka tertipu dengan perancangan jahat mereka. Dan akhirnya wasuddu. Wasuddu apa makna? Bukan saddu, suddu. Beza baca, beza baris, beza makna. Kalau suddu mereka dihalang. Anis sabil dari
jalan. Jalan apa ni? Jalan Allah ataupun hidayah. Tengok, akhirnya mereka tak dapat hidayah. Mereka dihalang. Apa punca? Apa punca? Puncanya mereka tertipu dengan perancangan mereka. Puncanya mereka nak jatuhkan Islam, akhirnya mereka sendiri tak dapat hidayah. Boleh? Jadi siapa kalahkan musuh ni? Allah. Serah pada Allah. Jangan kelang kabut. Waman yudlil, dan man, siapa yudlil yang Allah sesatkan, fama lahu, maka malahu tidak ada baginya min had, dari petunjuk. Ni hujung ayat ni sebagai apa ni? Sebagai bila Allah kata siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang boleh bagi hidayah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak timbulkan rasa putus asa kepada orang kafir ni. Bila kamu dihalang daripada dapat hidayah disebabkan perbuatan kamu, maka kamu tak akan dapat hidayah sampai bila-bila. Jadi Allah nak bagi mereka supaya putus asa. Lepas ni jangan harap bagi nak dapat hidayah. Puncanya apa dia? Perbuatan siapa? Di sini juga menunjukkan hidayah itu tak masuk sebab kita. Hidayah tak dapat sebab kita sendiri, bukan orang lain. Okey, kemudian last sekali Allah kata apa? Lahum, bagi mereka azab fil hayati dunia, di dunia. Apa dia azab kepada mereka di dunia? Tengok mereka rancang macam-macam, tapi akhirnya Nabi Muhammad berjaya tak? Islam menang tak? Dan akhirnya mereka kalah tak? Bahkan Allah kata bukan azab kat dunia je, azab akhirat lagi dahsyat. Cuma kita nak faham apa bentuk azab di dunia yang menimpa orang musyrikin. Apa dia? Tak, itu nampak tak berat sangat. Dia dalam peperangan yang pertama, peperangan Badar, berapa ramai pemimpin pembesar Quraisy mati dalam keadaan hina, termasuk Abu Jahal. Dan dalam peperangan yang berterusan mereka sentiasa kalah. Dan akhirnya Nabi buka kota Mekah dan akhirnya mereka masuk Islam. Itu azab kat dunia, iaitu mereka kalah dalam peperangan, mereka dibunuh dalam keadaan hina, harta mereka dirampaskan. Itu azab kat dunia. Dan Allah bagi amaran lagi, wala azabul akhirah, dan pasti azab di akhirat asyakku, lebih asyakku pada lebih sukar ataupun lebih dahsyat. Dia sebenarnya bila azab kat dunia teruk macam mana sekalipun, bila dibanding dengan azab akhirat, maka azab dunia itu macam tidak ada nilai pun. Terlalu ringan, terlalu kecil. Walaupun dipotong hidup-hidup, walaupun dicolek biji mata hidup-hidup, tapi bila dibanding dengan azab akhirat, azab kat dunia teruk macam mana sebenarnya terlalu kecil. Sebab tu Allah kata azab akhirat lagi dahsyat. Kenapa? Sebab dibakar sampai hangus, ditukar kulit baru, ditukar lagi, bakar hangus, ditukar lagi, sampai bila-bila tanpa henti. Kemudian lagi dahsyat Allah bagi amaran yang menakutkan, iaitu wama lahum, dan tidak ada lahum bagi mereka minallah. Minallah maksudnya dari azab Allah. Tidak ada bagi mereka daripada azab Allah min waqin, dari waqin apa mana? Waqin daripada kata wiqayah. Waqa, yaqi, wiqayah. Fi'il madhi dia waqa,
Mudhari' dia yaqi. Amarnya apa? Kalau waqa ni dia berlindung. Kalau amar, kalau nak perintah. Waqa yaqi, kita selalu baca doa. Tapi tak perasan. Amar dia ialah qi. Satu perkataan, satu huruf. Biasa baca doa tak? Apa dia? Fil akhirati hasanah kemudian waqina. Itu waqin daripada perkataan itulah. Apa makna waqina? Lindungilah kami daripada azab neraka. Jadi di sini tidak ada bagi orang kafir daripada azab Allah daripada pelindung. Waqi, pelindung. Dah azab dahsyat. Lagi dahsyat pada tak ada satu pun yang boleh melindungi mereka, yang menolong mereka. Okey. Habis Kita berhenti setakat ayat 34 insya-Allah. Boleh tak? Kita kata kesabaran aku ni ada limit, ada had. Kan? Sabar ada batas. Itu hadis Melayu lah, bukan hadis Nabi. Sabar saya ada had. Itu hadis Melayu. Quran tak ada, hadis Nabi pun tidak ada. Bahkan Allah bagi motivasi pada orang yang sabar dengan apa? Bukan dengan sabar yang ada had, tapi Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran pahala untuk orang yang sabar tanpa hisab. Jadi kalau balasan pahala untuk orang sabar tidak ada had, maka sabar pun tidak ada had lah. Takkanlah gaji nak tanpa had, tapi sabar pula nak berhad. Kan? Jadi, saya bagi contoh lah. Macam Nabi bila pergi berdakwah di Taif kan. Orang tolak dakwah Nabi dan orang Taif baling batu. Sampai Nabi berdarah. Tapi Nabi tak pernah cakap pun, sabar aku ada had. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi tahu, dengan kesabaran itulah dia akan semakin tinggi darjahnya. Semakin banyak pahalanya. Bahkan dengan sabar dia lah, kerja dakwah menjadi lagi teratur, lagi tersusun, lagi terkesan dengan sabar. Buktinya apa? Lepas dia dibaling batu sampai berdarah, dia boleh berdoa. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah pada kaum aku, sesungguhnya mereka belum faham agama. Tengok doa tu hasil daripada apa? Kesabaran. Cuba bayangkan kalau Nabi macam kita kan, setelah berjalan penat jauh pergi ke Taif 100 km lebih, penat, letih. Bukan ada kepentingan, bukan ada upah pun, bukan ada restoran tepi jalan, tak ada. Tiba-tiba nak bawa agama Allah pada orang Taif, tiba-tiba ditolak, dimaki, dia baling batu. Cuba bayangkan kalau Nabi kata sabar aku ada batas. Kan? Datang pula malaikat bukit yang nak menolong Nabi. Malaikat ni berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku diutuskan oleh Allah untuk, aku adalah Malakul Jabal, malaikat bukit yang diutus oleh Allah untuk menghempap orang Taif ni. Kalau kamu nak, kamu suruh je, bila bangsa aku boleh hempak dan hancurkan orang Taif." Kalau Nabi ni orang yang tak ada sabar, Nabi kata, okey, sekarang juga. Tapi tak. Sabar Nabi tidak ada batas. Nabi bukan nak hancurkan orang, tapi nak memberi hidayat pada orang. Wallahu a'lam. Apa perbezaan antara sadru, qalbu, fuad? Okey, sadru ni makna tempat. Sadru makna dada. Tempat kepada apa? Tempat kepada qalbu dan tempat kepada fuad. Dan tempat juga kepada lub. Jadi kalau kita tengok bahasa, secara umumnya qalbun, fuad dan lub secara umumnya makna yang sama. Sebab tu kadang-kadang Allah guna perkataan aqlun, kadang-kadang Allah guna perkataan fuad, kadang-kadang Allah guna perkataan qalbun, kadang-kadang Allah guna perkataan ashabul albab, ulul albab. Tapi bila berbeza perkataan, dia sebenarnya ada juga sedikit sebanyak perbezaan. Kalau nak tahu perbezaan yang detail,
Antara perkataan qalbun, fuad dan lub kena tengok komus. Boleh nanti saya bagi jawapan. Boleh PM saya kena tengok komus. Dia memang ada perbezaan secara halus lah. Tapi secara umum dia lebih kurang sama. Sadrun tempat. Yang di dalam sadrun apa dah? Qalbun ataupun aqlun ataupun fuad. Wallahu alam. Boleh. Adakah hati yang masih keras nak amalkan perkara bid'ah syirik akan tertutup jalan hidayat? Dia sebenarnya Allah tak akan tutup pintu hidayat kecuali orang tu sendiri menolaknya. Allah tidak akan tutup pintu hidayat kecuali orang tu sendiri menolaknya. Bila orang tu nak hidayat, Allah akan buka pintu hati. Walaupun dosanya begitu besar, walaupun perbuatan bid'ahnya begitu lama. Sebab pintu taubat ni Allah tak akan tutup kecuali dua keadaan, kan? Pertama, ketika nyawa sampai ke halkum. Yang kedua, ketika matahari terbit daripada sebelah barat. Jadi kalau orang tu nak dapat hidayah, walaupun dosa besar macam mana, Allah akan buka pintu. Contoh yang bunuh 100 orang. Contoh tukang sihir Fir'aun, kan? Akhirnya mereka beriman. Sebab apa? Mereka nak hidayah. Wallahu a'lam. Jangan lupa minum air nanti. Boleh tak bagi air pada saya? Apa jatuh solat Jumaat sekiranya kita musafir ke rumah kedua bapa? Tak, bila kita musafir ke rumah ibu bapa kita, itu bukan tempat kita. Tempat kita lah. Kita dah, contohlah, kita dah tinggal di Kuala Lumpur. Mak bapak kita kat Kelantan. Jadi, bila kita balik ke Kelantan, itu bukan tempat kita. Kita bukan bermukim di situ. Kita bermukim di Kuala Lumpur. Jadi bila balik ke kampung, kita adalah orang yang musafir. Dan kita dibolehkan jamak dan qasar salat. Kaum Sabi'in dalam Al-Quran itu siapa? Ada pendapat mengatakan sakibaki kaum Nabi Nuh. Ada pendapat mengatakan orang yang di atas fitrah. Dia Yahudi pun tak, Nasara pun tak. Dia di atas fitrah. Bila datang Islam, dia terima Islam. Nabi SAW diutuskan untuk sempurnakan akhlak manusia. Bagaimana kita hendak menerangkan kaitan dengan akhlak non-Muslim sebab mereka tidak percaya Al-Quran dan Hadis. Adakah hasil akhlak orang Islam mereka juga mendapat tempiasnya? Saya wallahualam, kenapa soalan dia, kenapa akhlak orang kafir ini kadang-kadang lebih baik daripada akhlak orang Islam? Betul? Kadang-kadang orang kafir ni prihatin kepada orang miskin. Kan? Dia bantu semua agama, semua bangsa. Tapi orang Islam adanya hatinya keras. Dia tak peduli walaupun kepada orang miskin yang daripada kalangan orang Islam. Kalau kita pergi belah barat, Jepun ke New Zealand ke, tengok keadaan mereka jauh lebih teratur, lebih sistematik, lebih beradab, menghormati orang luar dan mereka sangat jaga kebersihan mereka. Keselamatan barang-barang sangat-sangat terjaga dibanding dengan negara Islam. Kenapa soalnya? Kenapa berlaku macam tu? Sepatutnya yang berakhlak ini orang Islam. Wallahualam, ada pendapat mengatakan, dia bila orang kafir, dia berakhlak baik ni sebab ada kepentingan. Kepentingan dia apa? Dia akan dapat di dunia. Dapat nama, kan? Orang hormat dia. Jadi matlamat dia hanya kat dunia. Demi untuk supaya dihormati, dijaga keselamatan dia, maka dia pun jaga keselamatan orang. Dia hormat orang. Tapi matlamat dia hanya setakat dunia sahaja. Adapun orang beriman, matlamat dia bukan setakat kat dunia. Tapi matlamat dia sampai ke akhirat. Matlamat dia sampai ke akhirat. Maka sebab itulah orang beriman bila berakhlak sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Lebih hebat daripada orang kafir yang berakhlak. Adapun orang Islam yang tak berakhlak ni, sebab pertama, dia tak beriman dengan hari akhirat.
maka tidak beriman kepada hari akhirat menjadikan dia tak berakhlak. Dia nak buat jahat ke, nak menipu ke, ikut suka dia. Sebab keyakinannya pada akhirat tipis. Yang kedua, dia pun matlamat kat dunia pun tak ada. Dia bukan nak nama dia dihormati, dia tak nak dia dijaga keselamatan. Maka dia pun buat benda yang boleh menyakitkan hati orang. Sebab dia tak kisah. Matlamat dia bukan nak hidup mulia kat dunia, tapi nak puaskan nafsu. Maka jadilah orang Islam akhlaknya kadang-kadang lebih buruk daripada orang yang tak Islam. Ada dalil tak sebelum baca Yasin kena selawat? Nabi tak ada dalil tak ada dalil. Yang ada dalil kena selawat, ada dalil sahih yang kena selawat bila? Pertama, bila disebut nama Nabi SAW. Bahkan Nabi kata antara sifat orang bakhil ialah bila dia sebut nama Muhammad, nama Rasulullah, dia tak berselawat. Satu, tempat kena selawat. Yang kedua, lepas azan. Ramai orang tak selawat ni lepas azan. Allahumma salli ala Muhammad, itu sunnah Nabi. Yang ketiga, bila nak masuk masjid, ramai orang tak selawat. Paling-paling kurang dia baca doa masuk masjid je. Sebenarnya selawat kepada Nabi disunatkan setiap kali nak masuk masjid dan setiap kali nak keluar masjid. Yang keempat, disunatkan berselawat ketika zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Tapi tidak ada had bilangan. Nak selawat 5 boleh, 10 pun boleh, 15 pun boleh. Dan yang kelima, yang keenam, disunatkan perbanyakkan selawat hari Jumaat. Itu yang ada dalil lah. Kemudian, selain pada itu, kita boleh berselawat bila-bila masa. Cuma jangan kita tetapkan. Waktu ni kena selawat. Dan tetap pula bilangan 10 kali. Itu tak boleh. Jadi yang kena selawat sebelum baca Yasin 11 kali tak ada dalil lah. Jangan buat. Takut-takut amalannya sia-sia. Ada tak doa dalam bahasa Arab yang meliputi semua, termasuk nak doakan anak lulu periksa? Sebenarnya, doa daripada Al-Quran mencakupi semua sekali. Kejayaan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa dia antara doanya? Rabbi ja'alni, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Kemudian Rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhan, jadikan aku dan anak-anak aku muqimus salat, orang mendirikan salat. Dan Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim. Telah berjayalah orang beriman. Siapa? Yang khusyuk dalam salat. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a, kan? Jadi, bila Allah kata kejayaan yang paling besar, kejayaan yang paling utama apa dah? Selamat di akhirat. Dapat masuk syurga dan selamat daripada neraka. Jadi kalau itu yang anak kita dapat, tak berjaya kat dunia pun tak ada masalah. Tapi kalau berjaya kat dunia dan berjaya di akhirat, lagi bagus. Satu. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim juga kan? Bukan. Doa daripada surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Tengok doa daripada Al-Quran. Kita matlamat kita nak anak kita berjaya dalam peperiksaan. Quran mengajar kita bagi doa yang jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada berjaya dalam peperiksaan. Apa dia? Wahai Tuhan kami, berilah pada kami daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami, apa dia? Qurrata ayun. Penyejuk hati. Kadang-kadang, minta maaf saya cakap, kadang-kadang anak kita berjaya dalam peperiksaan, tapi hati kita tak sejuk. Sebab apa? Sebab solatnya lambat, Quran tak baca, tak dengar cakap mak bapak, tapi 9A. Jadi apa makna kejayaan kalau tak menyejukkan hati mak bapak? Apatah lagi setelah mak bapak meninggal, anak-anak tu yang berjaya dalam akademik, dalam pelajaran, tak hantar doa pada kita, kan? Jadi pandangan saya, mintalah doa yang Allah ajar dalam Quran. Sebab ia mencakupi kejayaan dunia dan akhirat. Kalau Allah Maha mengetahui, kalau anak kita baik bila dia berjaya dalam peperiksaan, membawakannya menjadi qurrata ayun, Allah bagilah dia berjaya. Minta je. Minta qurrata ayun. Bila qurrata ayun sebenarnya mencakupi semua sekali. Wallahu a'lam.
Ayat mana tu yang sabar tidak ada had? Surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10. Bukan sabar tidak ada had, pahala sabar tidak ada had. Jadi bila pahala sabar tidak ada had, sabar pun sepatutnya tidak ada had lah. Jangan nak pahala tanpa had, tapi sabar ada had pula. Surah Az-Zumar ayat 10. Bid'ah ke kalau kita mengamalkan doa semasa kita salam kiri dan kanan? Ya, bid'ah. Sebab Nabi tak pernah mengamalkan doa ketika bagi salam sebelah kiri dan kanan. Nabi bila solat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Dan tak baca apa-apa doa. Kemudian sebelah kiri, Assalamualaikum. Yang penting beda, lepas salam tu baca apa? Allahumma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah doa yang paling penting, paling mahal selepas salam. Bukan doa yang biasa orang kita baca kan. Kalau sebelah bagi salam sebelah kanan, dia ada doa khusus. Apa dia? Bukan, ada satu lagi. As'aluka ridhaka wal jannah kan. Yang sebelah kiri, a'udzubika min sakhatika. Itu doa betul, tapi bukan dibaca ketika bagi salam. Lepas bagi salam, jangan baca apa-apa. Habis bagi salam dua-dua, zikir mengikut sunnah Nabi, iaitu doa yang paling mahal, paling penting, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam. Ana nak tanya mengenai buku kecil tadabbur Ana. Anda dah mulakan kelas tadabbur merujuk kepada buku yang keempat. Adakah pada peringkat permulaan perlu kita rujuk buku satu? Buku tadabbur nombor berapa? Nombor 4? Oh, tak ada. Tak ada kaitan. Buku tadabbur ni ada siri yang keempat. Dia bukan bersiri ni. Siri ni adalah nombor buku yang kita terbitkan. Bukan berdasarkan tajuk. Jadi kalau dah baca buku kepentingan tadabbur nombor 4 ni, tak perlu baca buku 1, 2 dan 3. Dia tak ada kaitan. Tajuk berlainan. Tajuk berlainan. Cuma kena beli jugalah. Kena beli semua sekali. Ada 7 siri semua. Kalau kita baca Al-Quran bersendirian dan baca terjemah serta penerangan, adakah itu dikira? Dia tadabbur ni bila kita faham dan kita amalkan ajaran ataupun pengajaran yang ada dalam ayat. Tadabbur lah. Walaupun kita baca seorang-seorang. Contohlah, kita kata apa? Dalam surah apa ni? Surah Luqman. Luqman perintah pada anaknya, Ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, dirikan salat. Kita baca terjemah boleh faham dah, tak perlu huraian. Lepas Luqman surah anak dia, dirikan salat, Luqman surah apa? Wa'mur bil ma'ruf. Lepas kamu salat, pergi suruh orang buat benda yang ma'ruf. Kemudian, wanha anil munkar. Kemudian, cegah orang ramai daripada buat benda munkar. Kemudian buat apa? Wasbir ala ma asabak. Sabarlah sekiranya ada rintangan ataupun ujian. Okey, kita faham ayat tu, kita pun laksanakan praktik dalam kehidupan kita. Kita suruh anak kita solat. Lepas solat, kita beritahu nak, mak pun kena buat juga, anak pun kena buat juga. Apa dah? Bila tengok orang tak buat benda makruf, tolonglah nasihat pada mereka supaya mereka buat benda yang makruf. Sepupu ke, dua pupu ke, dan kalau tengok orang buat benda mungkar, tolonglah cegah. Sayangilah mereka dengan mencegah mereka daripada kemungkaran. Tapi kalau ada orang marah, orang bangkang ke, sabar. Sekarang kita telah mentadabburkan ayat daripada surah Luqman. Walaupun kita tak ikut kelas tadabbur. Jadi ada ayat yang kita boleh faham tanpa kita belajar. Ayat simple je kan. Dan kita amalkan, maka itulah tadabbur. Tapi ada ayat yang tak boleh. Baca terjemahan saja tak cukup. Kita kena belajar, kena bertanya. Wallahu a'lam. Hingga tahap mana kita dituntut dalam berdakwah selepas dakwah kita kepada sasaran yang sama gagal.
Adakah menjadi tanggungjawab kita kaji dan laksana dakwah lagi berstrategi dan dari segi kaedah pendekatan? Okey, dakwah ni tidak ada had. Sebab itu Allah beritahu pada Nabi, apa dia? Fazakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan sebab kerja kamu hanya muzakkir. Jadi kalau kerja Nabi muzakkir, tidak ada had lah. Sebab tu Nabi tak pernah berhenti berdakwah sampailah Nabi wafat. Jadi soalan pertama, dakwah tidak ada had, tidak ada pencen. Dan dakwah wajib ni dalam mengikut kemampuan kita lah. Ada orang mampu menulis, dakwah melalui tulisan, silakan. Ada orang boleh bagi sponsor kan, kereta ke duit ke, okey silakan. Ada orang boleh bagi tenaga. Ada orang boleh bagi ilmu. Jadi dakwah ni pelbagai dan tidak ada had. Yang kedua, kalau dakwah tak berkesan, pertama jangan salahkan orang. Jangan salahkan madu'un kita. Salahkan diri kita yang pertama. Mungkin kita kurang ilmu, mungkin apa yang kita sampaikan tak cukup jelas, mungkin masa tak sesuai, maka kita kena tambahkan ilmu, dan mungkin strategi kita tak tepat, maka kita kena tambah lagi belajar perancangan dakwah ataupun strategi dakwah. Jadi sentiasa kena tingkatkan ilmu, sentiasa kena ubah strategi dakwah, dan dakwah ni tidak ada had. Wallahu alam. Pintu hidayah tidak ditutup. Saya pernah dengar berdoa supaya dikurniakan kesabaran hanya untuk Nabi dan pejuang perang. Untuk umat sekarang tak perlu berdoa supaya bersabar kerana dibimbangi terlalu banyak pula ujian. Tak ada kaitan. Ujian akan sama. Bukan makna kita minta sabar, Allah pun tambah ujian. Tak. Sebenarnya Allah tak akan bagi ujian, mereka mengikut kemampuan masing-masing. Jadi kita minta sabar ke, kita tak minta sabar ke, ujian kita tetap Allah akan bagi sebab hidup adalah ujian. Yang kedua, ujian Allah bagi berdasarkan kemampuan kita. Sama ada kita tak sabar ataupun sabar, itu masalah kita. Bukan masalah ujian tu di luar kemampuan kita. Dia sebenarnya nak berdoa supaya Allah beri kesabaran pada kita, tak ada masalah. Boleh minta aja. Cuma apa yang kita belajar hari ini ialah sabar tu asasnya bukan doa. Sabar tu asasnya apa dia? Ilmu. Jadi kalau kita nak tingkat kesabaran, yang pertama bukan banyakkan doa tapi banyakkan ilmu. Tadabburlah ayat demi ayat. Semakin banyak kita tadabbur, semakin banyak kita faham Al-Quran, semakin tinggi kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Bila bermusafir berapa hari boleh jamak qasar? Itu berbeza ulama lah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau kita nak pergi satu tempat dan kita tak tahu berapa hari, maka boleh jamak dan qasar selama 3 hari bila kita sampai. Lepas 3 hari tak boleh dah. Kalau kita tak ada perancangan awal lah. Tapi kalau kita dah ada perancangan nak pergi Kelantan 3 hari sahaja, maka sebaik saja sampai tak boleh jamak dan qasar. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Dah, pukul apa dah? Okey, pukul 12 Cukup Kita sambung kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30. Siapa yang tak sempat soalannya tak sempat dijawab boleh tanya besok pula insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.